Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi kita kembali pada hari ini, Rabu 16 Jun untuk kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Nur Faizah. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem bahasa. Okey, tajuk untuk topik kita hari ini untuk berkenaan dengan sistem bahasa adalah berkenaan dengan budi baik jadi amalan. Okey, boleh buka buku teks muka surat 51. Okey, untuk sistem bahasa untuk hari ini kita akan tengok 3 sistem bahasa, iaitu kata arah, kata penekan dan kata pembenda. Okey, tetapi sebelum itu kita pergi kepada tajuk kita hari ini, iaitu budi baik jadi amalan. Okey, jadi cikgu rasa semua anak-anak murid cikgu ni semuanya mempunyai tingkah laku yang baik dan sentiasa membantu orang lain, berbudi dan juga saling tolong menolong. Okey, sebenarnya budi yang baik ini perlu kita jadikan amalan supaya ianya akan menjadi satu tabiat harian kita. Sebagai contoh, kalau kita nampak sampah yang ada di tepi jalan contohnya, mungkin kita boleh jadikan, kita kutip supaya ianya dapat memberikan kawasan kita tu lebih bersih lah. Okey, di mana kita berbudi. Kita berbudi kepada alam kat situ. Okey, yang ni kita akan tengok pada muka surat 51. Okey, jadi kita akan tengok apa itu kata arah. Okey, kata arah kita gunakan untuk menunjukkan arah. Sebagai contoh, rumah saya terletak di antara rumah Ali dan rumah Mutu. Menunjukkan arah. Okey, di mana kata arah perlu didahului oleh kata sendi nama dan diikuti oleh frasa nama. Apa itu kata sendi nama? Okey, cikgu harap semua orang masih ingat lagi apa itu kata sendi nama. Okey, kata sendi nama ini perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama ataupun kata nama. Okey, sebagai contoh di, dari, daripada. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, contoh kata arah ialah antara, atas, barat, bawah. Okey, di mana contoh ayat yang kita akan gunakan untuk menggunakan kata arah ialah Azizah duduk di antara Kalsum dan Karlin. Okey, di mana kata sendi nama? Okey, kata sendi nama ialah di. Dan kata arah ialah antara. Jadi kata arah didahului oleh kata sendi nama. Dia mesti didahului oleh kata sendi nama. Contoh yang kedua, buku-buku rujukan tersusun rapi di atas rak buku. Di atas rak buku. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Belakang. Ayah menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Di adalah kata sendi nama, belakang ialah kata arah. Okey. Tengok contoh yang kedua. Dalam. Faizal menyimpan lebihan wang sakunya ke dalam tabung. Ke ialah kata sendi nama dan dalam ialah kata arah. Okey, kita ada banyak kata arah. Sebagai contohnya lagi ialah penjuru, pinggir, samping, sebelah, seberang, segi, selatan. Okey? Okey, jadi sebagai latihan, cikgu minta anak-anak untuk membina ayat menggunakan kata arah di bawah. Ada 5 kata arah yang perlu dibina ayatnya. Selekoh, sisi, sudut, tengah dan tepi. Okay. Kita tengok apa itu kata penekan dan juga kata pembenda. Okey, kata penekan dan kata pembenda
terletak ataupun termasuk dalam kata pascakata. Apa itu kata pascakata? Okey, kata pascakata ianya merujuk kepada fungsinya. Okey, yang hadir selepas sesuatu perkataan. Kita selalu tengok ada orang menggunakan perkataannya. Okey, kita tengok apa itu kata penekan. Kata penekan, perkataan yang memberikan penekanan terhadap sesuatu. Contohnya, sebolehnya saya mahu awak semua. Contoh contoh. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat melawan takdir Tuhan. Okey, ada perkataannya yang hadir selepas sesuatu perkataan. Okey, contoh ayat penekan Pokok durian ini nampaknya akan berbuah lebat. Lapisan ozon sesungguhnya penekan, kita memberi penekanan kepada ayat tersebut. Okey. Keadaan pandemik ini sesungguhnya semakin pulih. Okey, jadi anak-anak boleh cuba untuk membina ayat sendiri menggunakan contoh kata penekan yang cikgu berikan. Okey, kita tengok kata pembenda. Okey, kata pembenda, perkataan yang asalnya bukan kata nama tetapi menjadi kata nama apabila kata pascakatanya diimbuhkan. Okey, sebagai contoh, laju. Dia akan jadi lajunya. Sakitnya. Dia ada perkataannya yang telah diimbuhkan ataupun diberi imbuhan. Okey, bukan kepalang sakitnya. Okey. Okey, jadi semua orang buka buku teks muka surat 51. Kita akan buat latihan dalam buku untuk buku teks muka surat 51. Terima kasih.